Menteri Besar Perak mahu berunding dengan peneroka tanah tidak sah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun. Ini berita tengah malam. 8,734 kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara dijangka menerima manfaat daripada keputusan kerajaan untuk menaikkan geran KRT sebanyak RM500 tahun ini. Ia melibatkan peruntukan RM38.1 juta. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, daripada jumlah itu RM3.24 juta diperuntukkan kepada 814 KRT di Johor. Kita galakkan supaya KRT buat kerjasama bijak. Jangan nak buat program sendiri aja. Kalau buat program sendiri, bagi berapa banyak pun takkan cukup. Dan kita tidak boleh bekerja secara bersendirian. Dalam soal untuk menyatu padukan masyarakat, dia bukan peranan satu-satu, tapi dia peranan dan tanggungjawab bersama. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu Konti Johor FM. Sebelum ini, bantuan keuangan geran kepada KRT diberi berdasarkan tahap keaktifan mereka. Segera tampil berbincang dengan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP bagi mencari jalan penyelesaian. Itu saranan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu kepada mereka yang meneroka tanah secara tidak sah di negeri itu. Beliau yang juga pengerusi PPPNP menegaskan proses pemutihan tanah milik perbadanan itu telah dijalankan sejak 2018, namun sekitar 3,400 hektar masih belum dapat dikenal pasti. Untuk engage ataupun berjumpa dengan para peneroka dan mencari jalan bagaimana mereka boleh meneruskan usaha mereka sambil memberi sewaan pajakan ataupun sedikit pulangan kepada perbadanan. Yang masih belum berjaya kita lakukan proses pemutihan adalah seluas 3,494.7 hektar. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ipoh. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa kira-kira sejam bertemu dengan kepimpinan tertinggi Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK Institusi Pengajian Tinggi Tempatan sesi 2020-2021. Pertemuan itu diadakan di Pejabat Perdana Menteri yang turut disertai Menteri Pengajian Tinggi KPT Datuk Dr. Nuraini Ahmad. Tan Sri Muhyiddin berkata beberapa perkara dibincangkan dalam pertemuan itu, antaranya usaha memartabatkan mahasiswa, memperkasa pendidikan serta hal kebajikan siswa. Sesi pertemuan yang dikongsikan di laman Facebook rasmi Tan Sri Muhyiddin turut membincangkan agenda serta inisiatif yang boleh diketengahkan kepada kementerian atau pihak bertanggungjawab untuk tindakan lanjut. Tiada secah dikenakan ke atas kadar tarif elektrik kepada pengguna bukan domestik dan domestik bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Disember tahun ini. Perkara itu diputuskan oleh kerajaan yang terus melaksanakan mekanisme surcharge Imbalance Cost Pass-Through ICPT. Berikutan terdapat penurunan dalam kos arang batu sebenar bagi tempoh Januari hingga Jun 2020. Dalam kenyataan Suruhanjaya Tenaga, kerajaan juga bersetuju menurunkan kadar surcharge sebanyak 2 sen per kilowatt sejam kepada 0 sen per kilowatt sejam kepada pengguna komersial dan industri bagi tempoh 6 bulan akan datang. Mekanisme ICPT merupakan sebahagian dari kerangka kerja kawal selia bagi menetapkan dan melaraskan tarif elektrik di Semenanjung Malaysia untuk tempoh 2018 hingga 2020. Sebarang perbezaan kos sebenar dengan harga penanda aras bahan api dalam penetapan taraf asas akan diselaraskan setiap 6 bulan. 3 sindiket terbesar penyeludupan migran dan samun iaitu geng Otong di Johor
geng Halim Perak dan geng Hussein Mangdao Pulau Pinang berjaya ditumpaskan PDRM dalam op benteng COVID-19. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Huzair Mohamad berkata seramai 111 anggota kumpulan 3 sindiket terbabit ditahan. Kesemua mereka berumur dalam lingkungan 28 hingga 68 tahun. Bagi tiga-tiga kumpulan ini, geng Otong di Johor seramai 57 orang, geng Halim 35 orang, manakala geng Hussein Mangdao di Pulau Pinang 19 orang. So, ahli kumpulan ini ditangkap dan ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 130V, iaitu menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di bawah bab 6B jenayah terancang Kanun Kesiasaan. Polis turut menangkap 24 pegawai penguat kuasa disyaki jadi tali barut. Op benteng yang bermula awal Januari turut menahan seramai 435 orang pendatang tanpa izin. Rang Undang-Undang RUU COVID-19 akan dibentang pada sesi Parlimen yang bermula 13 Julai ini. RUU berkenaan antara lain merangkumi kepentingan industri hartanah dan perumahan bagi melindungi hak pemaju dan pembeli hartanah daripada dikenakan tindakan perundangan berikutan penularan wabak tersebut. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, menerusi akta berkaitan, pemaju dan pembeli tidak akan dikenakan penalti terhadap pembiayaan projek yang tertunda semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kelonggaran yang kita berikan kepada pemaju-pemaju atas kelewatan untuk completion of project. Jadi itu kita berikan dan mereka dilindungi agar tidak diambil tindakan oleh pembeli. Pada masa yang sama juga pembeli tidak payah khawatir, mereka tidak akan dikenakan interest whatever selagi rumah itu tidak siap. Beliau memberi penjelasan itu selepas menjadi tetamu program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Zuraida turut menyarankan individu yang berhasrat untuk memiliki kediaman sendiri agar memanfaatkan inisiatif pemilikan rumah di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Antaranya pengecualian cukai keuntungan harta tanah RPJT bagi mereka yang membuat pelupusan kediaman terhad kepada 3 unit rumah. Selain itu, pengecualian duty stamp untuk nilai sehingga RM1 juta dan margin pembiayaan sehingga 70% bagi rumah ketiga. Setakat November 2019, banyak 28,000 unit kediaman berjaya dijual menerusi kempen pemilikan rumah HOC melibatkan transaksi RM21 bilion. Di Johor, seorang jurujual yang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menipu 5 individu berhubung skim pelaburan melibatkan kerugian RM1.152 juta. Lau Kah Wing, 24 tahun, dituduh melakukan kesalahan itu di 5 lokasi berasingan di Johor Bahru antara 24 Jun 2019 hingga 18 Februari lalu. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak kurang setahun dan tidak lebih 10 tahun dan sebatan. Dia juga didakwa bersama seorang penganggur, Kuang Jian Ming, 24 tahun, cuba menipu seorang lelaki pada pukul 12.30 hari 18 Jun lalu di sebuah pasar raya di Johor Bahru. Masing-masing dibenar diikat jamin RM4,500. Sebutan semula kes 10 Ogos ini. Ini ya? Okey. Polis menyerbu sebuah syarikat di Petaling Jaya Selangor berhubung siasatan kes kulit buku yang didakwa menghina jata negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzair Mohamad berkata, dalam serbuan kira-kira pukul 3 petang tadi, 313 naskah buku berjudul Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia dirampas. Hasil daripada siasatan di tempat serbuan tersebut, kita telah dapat maklumat yang menyatakan sejumlah 1,000 buah buku telah dicetak dan pencetakan yang telah dilakukan oleh printer yang kita telah kena pasti dan alamat printer pun kita dah ada. Sejumlah 313 buah naskah yang
masih disimpan dan 687 naskah telah diedah setelah pembelian dibuat secara online. Okey. Dan kita juga telah dalam proses untuk membuat penelitian terhadap buku tersebut. Kita tengok siapa dia punya writer dan sebagainya lah. So usaha untuk mendapatkan siapa yang design dia punya cover dan sebagainya sedang dilakukan, dan kita juga telah kena pastilah. Kita telah kena pasti dia. Jumlah buku yang 313 tadi kita akan laksanakan rampasan. Bercakap dalam sidang media di Bukit Aman, beliau menegaskan polis akan melakukan tangkapan terhadap individu yang menghina jata negara. Setakat ini, 32 laporan polis diterima. Penggunaan kaedah menangkap ikan yang tidak dibenarkan, terutamanya menggunakan bubu naga atau bubu kambang, masih berlaku terutamanya di perairan Kuala Perlis. Dalam satu operasi awal pagi tadi, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Perlis berjaya merampas banyak 18 bubu bernilai RM1,440. Kejadian dilaporkan di dua lokasi berbeza, iaitu pada jarak 1.3 batu nautika barat daya muara Sungai Sanglang dan 1.5 batu nautika barat pantai Sungai Baharu. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Syafiq Paing berkata, bot peronda yang sedang melakukan rondaan mengesan beberapa batang kayu yang dipasang sebagai penanda kepada bubu naga ditinggalkan individu tidak bertanggungjawab di perairan berkenaan. APMM memandang serius nelayan yang menggunakan kaedah tangkapan tidak dibenarkan untuk menangkap ikan kerana ia menyekat rezeki nelayan tempatan. Kesemua barang rampasan tersebut dibawa ke Jeti Zon Maritim Kuala Perlis. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985 kerana menangkap ikan dengan menggunakan kaedah yang tidak dibenarkan. Masih di Perlis, sebanyak 3.56 tan daun ketum berjaya dirampas pasukan gerakan AM PGA menerusi Op Benteng COVID-19. Dengan nilai rampasan melebihi RM106,000 menerusi Batalion 1 Brigade Utara PGA terus memperketat sempadan negara Malaysia-Thailand di Padang Besar. Rampasan berkenaan menerusi 4 siri operasi sejak 2 hari lalu di 4 lokasi berbeza. Menurut komandannya SAC Abdul Ghani Muhammad G, dalam operasi di 3 lokasi berbeza pada 29 Jun, daun ketum seberat 3.3 tan bernilai RM100,800 dirampas berhampiran Jalan Keselamatan Kampung Kubang 3 dan Jalan Kubang Keladi Cuping. Manakala dalam operasi pada 30 Jun, daun ketum seberat 200 kg bernilai RM6,000 dirampas berhampiran Jalan Keselamatan Sempadan Malaysia-Thailand. Rampasan berkenaan adalah kes ke-54 sepanjang tahun ini yang direkodkan PGA Brigade Utara. Kesemua barang rampasan diserahkan kepada Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Masyarakat sekali lagi diingatkan supaya tidak alpa dengan penurunan kes positif COVID-19 di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, peringatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bahawa pandemik itu masih belum berakhir, malah boleh kembali melarat, perlu dipandang serius.
Memandangkan lebih banyak subsektor akan dibuka siang nanti, kerjasama semua pihak amat diperlukan dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19. Pemantauan kes, kluster dan surveillance masih dijalankan untuk memastikan penularan kes di komuniti dapat dikesan segera. Kebanyakan sektor ekonomi telah dibuka dan sedang beroperasi sepenuhnya, namun penularan kes di dalam komuniti adalah terkawal. Taburan kes harian sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP mencatatkan kes dalam lingkungan 1 dan 2 angka. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri setakat pukul 12.30 hari. Kompleks Kastam Imigresen, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di Padang Besar Perlis dan Durian Burung Kedah dibuka kepada kenderaan perdagangan komersial dan kargo. Perkara itu diputuskan mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan turut memaklumkan rakyat Malaysia yang berada di Singapura dan berhasrat untuk pulang ke Malaysia tidak perlu lagi memohon permit MyPass dari Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Semalam, 456 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KL, KLIA dan KLIA 2 dari Indonesia, Singapura, Mesir, Qatar dan Belanda. Mereka telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Manakala 161 individu memasuki sempadan negara di Johor dan turut diarahkan untuk menjalani proses kuarantin. PDRM telah membuat 1,006 pemantauan pematuhan SOP kuarantin di kediaman dan mendapati kesemua mereka mematuhi SOP yang ditetapkan. Kerugian hampir 45 bilion ringgit sepanjang Januari hingga Jun, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan terus komited memperkukuh pelbagai inisiatif bagi pelancongan domestik. Ke arah itu, kempen Cuti Malaysia menjadi antara langkah memperkasa usaha berkenaan di samping bekerjasama dengan pemain industri bagi memantapkan lagi sektor berkenaan. Syamimi Saripan ada butirannya. Dalam tempoh pasca Perintah Kawalan Pergerakan, sektor pelancongan domestik diyakini mampu meningkat sehingga 30% dalam tempoh 6 bulan ke setahun. Kajian Agensi Tourism Malaysia juga mendapati corak pelancongan domestik berubah dengan segmen pelancongan keluarga menjadi pilihan utama. And the finding also says that people would like to travel sekarang dengan family. So not in a group of nobody that they don't know, they prefer to travel with their family. So this is a new segmentation that we have to look upon, and the travel agent should know how to package it. Apa the interest untuk family? Apa kalau family tu apa aktiviti nak buat? So we want to guide them. Jelasnya, penyedia penginapan perlu mengambil berat tahap kebersihan dan mematuhi SOP agar keyakinan rakyat kembali meningkat. Dalam pada itu, kerjasama agensi kerajaan dengan syarikat swasta turut diperkasa bagi mempelbagaikan lagi usaha, membantu pemain industri mempromosi produk dan tawaran pelancongan. Portal ditofa.com misalnya antara platform digital tempatan yang memberi kemudahan tempahan penginapan selain lokasi tumpuan dan aktiviti pelancongan menarik. Tak dapat bercuti ke luar negara pun tak apa, kerana di Malaysia kita memiliki begitu banyak pantai dan pulau-pulau yang cantik, juga pelbagai bangunan bersejarah yang tidak habis kita teroka. Ini merupakan tanggungjawab kita untuk merancangkan semula ekonomi dan juga sektor pelancongan domestik, namun mengamalkan normal baharu. Ingat, cuti-cuti juga SOP jangan lupa. Syamimi Saripan, Berita RTM.
Persatuan Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga Malaysia MAATFA menyambut baik kebenaran pembukaan semula Taman Tema termasuk Taman Tema Air untuk beroperasi bermula siang ini. Menurut ahli jawatan kuasanya Syahrul Niza Ahmad, segala aspek protokol termasuk kesihatan, kebersihan dan keselamatan para pengunjung menjadi keutamaan bagi mengekang kewujudan kluster baharu. Perlu dititik beratkan adalah proses disinfeksi yang akan dilakukan sebelum pembukaan Taman Tema, sewaktu pembukaan Taman Tema dan juga selepas penutupan Taman Tema. Ini berikutan pemahaman kawasan-kawasan yang bertitik sentuh tinggi, high touch points, perlu sentiasa dibersihkan, diberikan keutamaan supaya tidak ada keboleh jangkitan yang akan terjadi di dalam pengawasan kami. Dan keselamatan anda adalah kepentingan kami. Dan insya-Allah dengan usaha kerajaan, usaha murni kerajaan dan juga badan berkanun tempatan untuk memastikan keselamatan anda terjamin, kami merupakan salah satu penggiat tegar yang akan memastikan kunjungan anda adalah kunjungan yang positif. Tambah beliau, selain kepatuhan terhadap garis panduan yang ditetapkan kerajaan pada pelaksanaan terbaharu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sehingga Ogos ini, termasuk menghadkan kapasiti kepada 50% daripada operasi biasa, pengambilan suhu dan pendaftaran tetamu, protokol kebersihan dan pembasmian kuman dipertingkatkan. Pengusaha Taman Tema Air juga mengikut garis panduan pengurusan dan penyelenggaraan kolam renang serta garis panduan pemantauan kualiti kolam air pada kadar minimum 3 kali sehari. Ibarat mati hidup semula. Demikian perasaan yang dapat digambarkan pemain industri apabila penganjuran majlis sosial dibenarkan termasuk majlis perkahwinan, pertunangan dan tahlil bermula 1 Julai ini. Meskipun dihadkan dengan kapasiti tertentu, mereka tetap menzahirkan kesyukuran dengan peluang menjana semula pendapatan yang terjejas sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Menurut salah seorang penggiat industri dalam pengurusan majlis, Farhan Bashir, beliau gembira dapat beroperasi seperti biasa. Ia sekaligus membuka peluang pemain industri seangkatan dengannya seperti pereka baju pengantin, pengubah kek, pramusaji untuk memulakan tugas dan perniagaan masing-masing. Memberikan nafas kelegaan kepada mereka industri-industri mikro. Selain itu, kita juga dapat lihat antara industri-industri besar seperti hotel, pusat convention center dan lain-lain seperti yang merangkumi bidang-bidang yang besar juga dapat merasakan ini satu peluang yang terbaik untuk meningkatkan kembali ekonomi yang telah setelah sekian lama mendatar. Selain pihak pengurusan majlis, petugas-petugas teknikal seperti juru kamera, juru audio dan penyunting video dan yang lain turut menerima impak positif yang sama. Juga pendapatan kami terjejas dan malah ada di antara kami yang terpaksa menggulung tikar, ada yang terpaksa menjual kelengkapan semata-mata untuk menampung kos kehidupan mereka. Malah klien pun ada yang terpaksa membatalkan majlis mereka dan ada yang menunda ke tarikh yang belum pasti. Ini pula berkenaan kelonggaran aktiviti berkonvoi yang dibenarkan kerajaan. Susulan kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung pelanggaran SOP konvoi di Pahang nyata menimbulkan kekecewaan ahli kelab permotoran yang lain. Rata-rata menyifatkan insiden tersebut tidak sepatutnya terjadi. Sepatutnya ia tidak perlu berlaku kerana ia boleh mendatangkan keburukan kepada masyarakat, khususnya penunggang-penunggang motosikal. Jika semasa konvoi kita bertembung dengan kumpulan-kumpulan motosikal yang lain, kalau boleh kita cuba jarakkan, kita cuba elakkan. Pastikan semua peserta memakai mask, guna hand sanitizer, cek suhu. Pastikan jarak semasa berkumpul, semasa berhenti. Berkonvoi dalam kumpulan yang kecil, maksimum dalam 20 orang. Kita elak dari terkena jangkitan COVID-19. Janganlah disebabkan keganasan kita ni, orang lain yang memang nak berkonvoi tak dapat berkonvoi.
Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. இப்பொழுது தயாராக இருக்கும் படி 预计我国的 Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. melangkaui generasi, berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio kini ke paparan visual. Continuous. தொலைக்காட்சியிலும் சமூக ஊடகங்களிலும். Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我国前的透过各种语言和方言 Continuous. 24 mani நேரமும் இடைநில்லாமல். Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous. Tiga pelumba negara Adam Noordin, Sharifuddin Azman dan Sharul Ezwan menjadi kumpulan pelumba yang diberi kebenaran berlepas keluar negara oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Kementerian Kesihatan KKM. Sukan permotoran dua roda mendapat kebenaran daripada kerajaan kemarin. Kumpulan kedua melibatkan Khairul Idham Pawi, Kasma Daniel dan Hafiz Shahrin bagi kejuaraan Moto3 dan Moto2 dijangka berlepas dari 3 hingga 12 Julai. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan dan juga SIC kerana bekerjasama dan memberi pelepasan kepada kami untuk race pertama di Portugal. Pada CEV ini saya akan cuba buat yang terbaik untuk tim SIC dan juga negara juga. So dengan preparation sebelum-sebelum ni telah kami buat. So saya harap di sana akan berjalan dengan lancar lah. Target je untuk masuk main race di European Talent Cup. Dan harap dan setelah apa yang dekat SIC training dekat Sepang semua dapat bantu je lah masuk main race. Adam dan Sharifuddin akan bersaing dalam kejohanan FIM CEV di Portugal dan Sharul akan beraksi untuk perlumbaan Talent Cup Eropah. Semua badan sukan yang berdaftar di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997 dibenar mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM dan mesyuarat seumpamanya bermula esok. Dalam kenyataan, Pejabat Pesuruhjaya Sukan memaklumkan jumlah ahli mesyuarat maksimum yang dibenarkan adalah 250 individu yang mengambil kira kapasiti ruang mesyuarat dengan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Badan sukan terlibat juga harus mematuhi saranan Kementerian Kesihatan juga Kementerian Belia dan Sukan selain prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kenyataan turut menyebut badan sukan disaran mengguna pakai aplikasi MySejahtera bagi membolehkan penilaian kesihatan ahli-ahli dan tindakan segera boleh dilakukan Kementerian Kesihatan sekiranya berlaku kes baharu jangkitan COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini memaklumkan kerajaan membenarkan penganjuran mesyuarat, seminar, bengkel, kursus, latihan dan persidangan oleh pihak kementerian dan agensi kerajaan serta swasta tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Berita Tengah Malam edisi Selasa 30 Jun berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Azizi Harun. Assalamualaikum dan salam hormat.